Okey, Assalamualaikum. Selamat salam sejahtera. Jadi sekarang kita akan tengok bagaimana pula kalau kamu nak jawab soalan bahagian C, soalan nombor 11 Ini adalah soalan nombor 11. Okey, soalan yang terakhir dan tak ada pilihan. So kalau kamu tengok soalan ini adalah dia akan bagi kita 20 markah Yang pertama definisi 1 markah. A ni. Yang kedua adalah B, kamu akan jawab berdasarkan pemerhatian kamu dalam rajah. Apa yang ada dalam rajah, 5 markah. Ketiga adalah bahagian C, C1, C2, 4 markah. Itu konsep tentang pergerakan hal laju seragam. Nanti kita akan bincangkan. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah bagaimana. Okey. Contoh di sini pemain kriket. So di sini dia akan minta kamu cadangkan peralatan dan teknik yang sesuai untuk membantu pemain memukul bola kriket dengan hal laju yang tinggi. So ini bagaimana pemain kriket. So ini adalah 10 markah. So jadi kita ada 10, 4, 5, 1. Jadi total adalah 20 markah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama adalah A. So jadi ini adalah soalan esei, jadi akan ada ruang untuk kamu isi jawapan dalam test pad. Okey, apakah maksud acceleration? Jadi tuliskan nombor soalan 11 A. So, terus tulis jawapan. Maksud acceleration adalah kadar perubahan hal laju. So jadi kita dapat A. So terus kepada soalan B, 1 Roman. Okey, kita tengok apa soalan ni nak. Okey, kita baca soalan Rajah 9.1 menunjukkan sebuah lori, 2 buah lori yang serupa. P yang tidak mempunyai muatan, P tak ada muatan, yang ini, yang bawah ni. Dan Q mempunyai muatan yang berada di hadapan lampu isyarat. Dua-dua berada kat hadapan lampu isyarat. Okey. Apabila lampu hijau menyala, kedua-dua lori bergerak serentak dengan daya yang sama. So di sini dia nyatakan daya yang sama. Jadi kena highlightkan perkataan istilah ataupun poin-poin penting dalam ni. Bila lampu hijau dia jalan dan daya sama. Dua-dua akan apply ke daya yang sama. So 9.2 pula ditunjukkan kedudukan lori P dan Q selepas 5 saat. Selepas 5 saat P, Q masih berada di sini, baru bergerak sedikit, manakala P dah bergerak lebih jauh. Okey. So apa maksud penciptaan tadi dah jawab. Okey, menggunakan rajah 9.1, 9.2 bandingkan jisim lori P dan lori Q. So di sini teknik dia, caranya adalah menggunakan rajah 91 dan 92 bandingkan jisim lori P dan lori Q. So kamu gariskan apa key soalan yang diminta pada kamu, iaitu bandingkan jisim lori P dan lori Q. Maknanya kedua-dua lori ini kamu bandingkan dari segi jisimnya. Okey. Ini soalan gariskan titik koma. So di sini ada satu soalan. Sebenarnya dalam satu ayat ni ada 3 soalan. Yang selepas koma, jarak yang dilalui ini adalah yang kedua. Okey. So cikgu highlightkan warna kuning. So ini adalah jarak yang dilalui. Okey. Sorry jap Okey, ni jarak yang dilalui. Kedua, dan hal laju lori P dan lori Q selepas lampu isyarat menyala. Ini adalah 3 poin. Soalan yang ketiga. Dalam satu ayat ni ada 3 soalan. Kalau kita pecahkan soalan ni, kita boleh baca balik. Menggunakan rajah 9.1 dan 9.2 bandingkan jisim lori P dan lori Q. Jadi kita salin soalan ni. So tab dia mesti kamu salin soalan. So salinkan keyword dia nak bandingkan jisim. So jadi tulis sini jisim. Dia punya soalan nak jisim. Jadi tulis jisim. Okey. Lori kamu banding P dengan Q. So P kurang Q lagi banyak jisim sebab ada beban. Jadi kita ada jisim lori Q lebih besar. So boleh stop di sini atau kamu sambung dari P. So ayatnya inilah. So kamu boleh pilih sama ada lori P, Q lebih besar daripada P atau P lebih kecil daripada Q. Okey. So jadi kita standardizekan, kita pilih sebutkan yang lebih besar dulu. Okey, semudah kita sebutkan yang pertama. Yang kedua, jisim. Baca soalan ni sekali lagi. Bandingkan jisim lori P dan lori Q. Atau kemudian menggunakan rajah 9.1, 9.2 bandingkan jarak
yang dilalui. Bandingkan jarak yang dilalui. Tengok dua gambar ni, boleh tengok lori Q asal dia pergi depan sikit je. Lori P asal dekat lampu isyarat dia boleh gerak lebih jauh. So kita nampak bagaimana jarak lori P ni lebih jauh. So jadi kita tulis jarak. Keyword dia adalah jarak di sini. Dia suruh bandingkan jarak. So kita tulis jarak. Okey. Lori P lebih besar. Yang ketiga, hal laju lori P dan lori Q. So, dalam masa yang sama, jarak yang dia cover lebih jauh, P, Q cover dekat, maka hal laju P ni kita tahu dia lebih laju. Jadi kita ambil hal laju. Keyword dia adalah hal laju. Ini soalan ketiga yang ada dalam tu. Hal laju lori P lebih besar. So boleh tambah dari Q. Sini pun tambah dari Q. Okey. So Q lebih besar daripada P, jisim, jarak P lebih besar daripada Q, hal laju P lebih besar daripada Q. Okey. Seterusnya, di sini dipisahkan kepada dua Roman, jadi kita tulis dua Roman. Kadang-kadang ada soalan yang dia tak pisahkan. Dalam satu ayat dia ada 5 soalan. Sekarang ada 3 soalan. 5 soalan ni adalah soalan di bawah, iaitu hubungan. Yang di sini bagi kes soalan ni dia pecahkan pula kepada dua Roman, A dan B. Ada soalan dia gabungkan soalan yang keempat ni dan soalan kelima ni dalam satu ayat yang atas. Okey, digabungkan sekali dalam satu ayat. Jadi ada 5 soalan dalam B1 pun ada macam tu. Okey, sekarang dipecahkan kepada B2 Roman, jadi kita tulis 2 Roman lah. 2 Roman. Yang pertama A kat situ kalau ikut, nyatakan hubungan antara jisim dan jarak. Okey, kita tengok jisim dan jarak. Bila jisim dia besar Q, jarak yang dia pergi tak jauh, dekat. Okey, so apabila P ni jisim dia kecil, jarak dia lebih jauh. Jadi kita boleh tulis hubungan antara jisim dan jarak apabila jisim berkurang. So kita refer kepada lori P lah. Apabila jisim berkurang, jarak, ikut keyword dia, jarak dilalui bertambah. So perkataan berkurang, stop, terus pindah, jarak dilalui bertambah. So sebaiknya kamu tulis dalam bentuk format macam ni. Apabila jisim berkurang, jarak tak perlu tulis di belah kanan. Tak payah sambung ayat ni, tulis je jarak dilalui bertambah, supaya perkataan berkurang dan bertambah itu berada di atas dan di bawah, supaya senang pemakahan dibuat. Senang nak marking. Okey, B pula, bandingkan jisim dan pecutan. Jisim dan pecutan. Tengok, apabila jisim ni bertambah, pecutan berkurang. Tengok lori P, jisim dia kecil, dia pecutan dia lagi besar. Jadi kita tulis satu kecil, satu besar, satu bertambah, satu berkurang. Okey, kita ambil P apabila jisim, tengok jisim dan juga pecutan apabila jisim berkurang. Okey, terus pergi ke bawah. Pecutan bertambah. So di sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, iaitu soalan yang membandingkan situasi berdasarkan rajah bagi soalan nombor 11. Okey, untuk soalan nombor 11 semula ada definisi 1 markah dan juga soalan perbandingan dan hubungan ini 5 markah. Jadi total di situ kamu boleh dapat 6 markah.